cikgu cantiknya. Kek siapa ni cikgu? Ni kek birthday anak cikgu ni. Birthday dia hari ni, dia memang minat sangat nak jadi angkasawan. Wah, menarik sebab itulah cikgu tempah ni, khas ni. Ada model angkasawan kat atas ni. Mesti dia suka ya cikgu? Harap-harap dia sukalah. Okey cikgu, teruskan pembelajaran kita hari ni boleh? Dah, biar dulu kek tu kat situ. Okey, baiklah. Kita nak sambung sikit tentang tugas angkasawan. Alang-alang kita dah tema angkasawan tadi tu, kita dah sebut angkasawan tadi tu. Okey, tugas angkasawan ni banyak tau. Antaranya salah satunya ialah mengemaskini perisian komputer yang menentukan arah perjalanan kapal angkasa. Dan yang kedua, dia mengendalikanlah angkasawan tersebut akan mengendalikan kapal angkasa. Yang ketiga, segala penyelenggaraan jentera dan peralatan dalam kapal angkasa itu juga adalah tanggungjawab angkasawan. Dan yang keempat, tugas yang terpentinglah, yang paling signifikan ialah menjalankan penyelidikan saintifik dalam bidang astronomi, biologi, perubatan dan meteorologi dan memaklumkan penemuan-penemuan daripada penyelidikan tersebut dan hantar data kepada pusat kawalan di bumi. Itulah tugas angkasawan. Ramai kan? Banyak tugas dan tanggungjawabnya. Banyak. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum Kak Rina. Waalaikumsalam. Tadi saya dengar ada sebut tentang angkasawan. Itu yang saya datang sini cikgu. Ada majlis tu nampaknya. Ya, ada majlis. Inilah contoh ni. Kita boleh tengok ni contoh model baju angkasawan. Wah, menariknya baju angkasawan ni cikgu. Ni kalau anak saya tengok ni mesti sukalah ni. Dia memang minat sungguh ni, cita-cita nak jadi angkasawan. Kalau kita tengok model baju angkasawan ni, baju angkasawan ni dia perlu ada banyak kriteria yang penting lah. Dia bukan macam baju yang kita pakai seharian di bumi ni kan. Dia mestilah mengandungi oksigen, dan boleh mengawal atur suhu badan pemakai, dan dia juga boleh mengawal sisa buangan. Dia ada tempat untuk menguruskan sisa buangan. Kan, sebabnya angkasawan bila dia berada di angkasa tu, dia kan tidak boleh keluar daripada suit tersebut. Kerana dalam suit tersebut pun dah ada bekalan oksigen. Okey, faham cikgu. Jadi itulah suit angkasawan lah. Sekejap. Tadi cikgu dah sentuh tentang majlis hari jadi anak cikgu. Ya. Tapi rasanya bukan sekarang ke cikgu? Bukan sekarang. Alamak, saya tersampai awal lah ni Kak Rina. Cikgu. Awak teruja sangat ni. Ni mesti tak hujan nak makan kek ni. Itulah. Kalau macam tu, saya pulang dululah. Nanti saya datang lagi. Boleh? Baiklah. Okey, bye cikgu. Bye Kak Rina. Jumpa lagi Mira. Jumpa lagi angkasawan kedua. Itulah cikgu, nak makan kek angkasawan sampai awal Mira pula. Okey cikgu, kita dah faham tadi berkenaan dengan tugas angkasawan. Kita dah nampak sendiri contoh model kan, baju angkasawan. Baju angkasawan. Okey, jadi kriteria untuk jadi seorang angkasawan ni pun agak ketat lah kriteria dia. Dia mestilah seorang yang sihat tubuh badan, dan juga tajam lah pemikiran dia, tajam minda kan. Sebab mental dan juga minda lah. Sebab untuk jadi seorang angkasawan, dia perlu menjalani latihan yang amat ketat dan juga berat lah. Okey, sekarang kita nak tengok pula kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas. Sekarang ni kita ada agensi Agensi Angkasa Malaysia yang dikenali sebagai MAISA. So MAISA ni mengkaji tentang angkasa lepas lah. So jadi teknologi yang pesat di angkasa lepas ni, dia ada dua kesan. Yang pertama ialah bahan buangan di angkasa lepas, space junk tu semakin bertambah. Dan yang kedua ialah peningkatan aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Maksudnya dia ada satu kesan baik, satu kesan buruk. Jadi kita tengok kesan buruk dia tu. Contoh-contoh sisa bahan buangan di angkasa lepas ialah satelit yang tidak berfungsi. Macam sekarang, kalau ikut laporan tahun ini, Januari 2022, kita dah ada 7 satelit Malaysia yang tidak berfungsi. Tinggal 2 sahaja yang masih berfungsi. Jadi 7 satelit tu walaupun tidak berfungsi, dia masih berada di angkasa lepas. Dan dia telah menjadi space junk lah. Dia kalau kita tidak boleh buang dia akan mengganggu satelit-satelit lain. Antaranya lagi bahan buangan lain juga ialah bahagian ELV yang telah digunakan, serpihan satelit yang dihasilkan daripada pelanggaran antara satelit,
Satelit-satelit tu dia berlanggar di antara satelit ataupun dia berlanggar dengan space junk menyebabkan ada berlaku serpihan. Serpihan tersebut juga adalah sisa buangan. Dan roket yang habis dibakar. Ini adalah contoh-contoh bahan buangan di angkasa lepas. Okey, menurut pemerhatian yang dibuat oleh pihak pemantau space junk dari NASA, 95% daripada beribu-ribu objek buatan manusia pada orbit rendah bumi merupakan bahan buangan di angkasa lepas. Semakin banyak space junk, semakin tinggi risiko pelanggaran satelit dengan space junk. Jadi kalau bila peningkatan risiko pelanggaran ni menyebabkan lebih banyak kerosakan satelit. Jadi kita nak cuba elak lah kan. Cuba kalau dalam gambar tu pun kita nampak space junk tersebut. Hal ini juga menerangkan bahawa satelit cuaca lazimnya berubah orbit beberapa kali supaya dapat mengelakkan pelanggaran dengan space junk tersebut. Okey. Ini pula kesan baik. Okey, peningkatan aktiviti penyelidikan dan pembangunan, kemajuan dan perkembangan dalam teknologi angkasa lepas ni, dia telah meningkatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan dalam pelbagai bidang. Bukan bidang angkasa sahaja. Maksudnya dalam kesihatan manusia, respon terhadap perubahan dan bencana cuaca, teknologi inovatif baharu, pendidikan global dan juga perkembangan ekonomi angkasa lepas. Okey, kita dah nak masuk uji diri ni. Rina dah bersedia ke? Wah, dah saya faham tak cuba, dengan apa yang cikgu ajar dari tadi? Saya faham, tapi saya harap soalannya tak susah lah cikgu. Okey, soalannya senang-senang je. Kita cuba dulu, boleh? Boleh cikgu. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, nyatakan 5 jenis orbit satelit. 5 jenis? 5 jenis. Okey, kalau 5 jenis saya ingat cikgu. Ini ingat paling tak? Saya ingat. Orbit rendah. Cikgu dah bersedia ni. Kalau betul, cikgu bagi hijau. Okey. Salah, cikgu bagi merah ya. Okey, cikgu bersemangat. Orbit rendah bumi. Ya. Orbit sederhana bumi, orbit tinggi bumi, orbit geopegon, orbit geosegerak. Wah, ni memang cemerlang ni. Okey, cikgu bagi hijau. Okey. Ni memang memberi tumpuan betul-betul ni masa cikgu ajar ni. Ni jawapan dia. Okey, betul semua. Okey, soalan kedua. Ya. Lukiskan. Jeng jeng jeng. Lukiskan? Ya, lukiskan satu rajah untuk menunjukkan apogee dan perigi satu satelit dalam orbit elips. Boleh guna papan putih. Okey, yang saya cuba disediakan. cikgu walaupun saya tak pandai lukis. Bau kek ni menggoda iman lah. Betul lah cikgu. Saya dah tak sabar ni sekejap. Saya nak lukis jawab dahulu. soalan betul-betul cepat-cepat. Nanti boleh makan kek Baik cikgu. Okey, saya cuba ya cikgu. Kita buat bumi dulu. Kemudian kita lukis lancar tu nampaknya. Cuba cikgu. Ini murid cikgu pun suka kalau buat aktiviti ni dalam kelas. itulah seronok pula cikgu. Lukis-lukis guna whiteboard. Buat aktiviti Okey, sekarang berkumpulan. saya nak lukis apa G pula. Harapnya cantiklah lukisan saya cikgu. Apa G? Nanti Rina boleh tunjukkan jawapan tu ya. Boleh cikgu. Harap-harap kali ni betul lah. Okey, dah Bumi, siap. Bumi labelkan. Saya lupa nak label. Ini bumi. Okey, kita tengok jawapan Rina dengan betul jawapan tak, cikgu? Betul tak? Okey, betul cikgu bagi hijau lagi. Wah, betul. Okey, ada lagi ke soalannya cikgu? Ada 5 soalan. Alamak. Okey. Boleh ya? Ini soalan ketiga, jadi soalan keempat. Ni soalan kedua. Soalan kedua. Okey, ni baru pula. soalan ketiga. Okey. Apakah maksud ISS? ISS International Station. Ya. International Station apa cikgu? Space Station cikgu. Okey. Space Tengok Station betul ke tak? ataupun stesen angkasa antarabangsa. Ya, betul. Yeay. Okey, hijau lagi. Dah 3 hijau dapat. Stesen angkasa antarabangsa. Okey. Okey, soalan bersedia untuk soalan seterusnya? Saya Tarik cuba. nafas dulu. Saya cuba. Okey, soalan keempat. Mengapakah angkasawan di ISS berada dalam keadaan terapung? Okey,
Ini saya ingat apa yang cikgu cakap tadi. Sebab wujud sifar graviti di ISS. Ya, betul. Hijau tinggi-tinggi cikgu angkat. Okey. Ya, sebab di angkasa lepas dia ada keadaan sifar graviti. Okey. Dan soalan terakhir, berikan 2 contoh fungsi satelit. 2 contoh. Ada banyak cikgu. Ada 2 banyak. saja. Nak 2 je. Sebagai salah satunya sebagai teleskop angkasa. Ya. Satu lagi sebagai stesen angkasa. Ya, 2-2 betul. Wah. Excellent ni. Memang cemerlang ni murid cikgu ni. Okey, inilah antara contoh 2 fungsi satelit tadi kan. Okey, sebabnya Rina dapat menjawab semua soalan dengan baik, ada hadiah cikgu nak bagi ni. Jeng jeng jeng. Wah, cikgu bagi saya coklat. Terima kasih cikgu. Wah, seronoknya dapat hadiah. Okey cikgu, nampaknya pembelajaran hari ini memang sangat lengkap berkenaan dengan satelit. Mungkin sedikit rumusan daripada cikgu, silakan. Okey, baiklah. Okey, jadi hari ini kita dah belajar tentang satelit. Okey, ada satelit semula jadi dan juga satelit buatan manusia. Okey. Dan kita juga telah belajar tentang jenis-jenis orbit. Ada 5 jenis orbit. Kita juga telah belajar tentang kenderaan pelancar. Kita juga telah sentuh juga tentang kerjaya yang berkaitan dengan teknologi angkasa lepas ni, iaitu angkasawan. Itu antara contohlah segelintir maksudnya yang dapat cikgu rumuskanlah apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Okey cikgu, tapi kan cikgu, bagaimana pula prestasi keseluruhan saya untuk hari ini? Okey, lupa pula cikgu nak bagi prestasi keseluruhan ni, cikgu kena tulis kat sinilah. Wah. Cikgu pun ada juga ni, mini papan putih ni. Siapa nak tahu. Okey, cikgu bagi 10 bintang. Boleh tak? 10 bintang. Wah, seronoknya. Sebabnya Rina telah berjaya menjawab soalan-soalan tadi cikgu. Dan juga telah buat beberapa aktiviti sama-sama kan. Contohnya kita menjejak stesen ISS tadi, kita buat aktiviti graviti tadi. Betul. Itu adalah beberapa aktiviti yang biasa dibuat dalam kelas. Okey. Baik cikgu, untuk pemahaman murid-murid yang lebih jelas, kalau nak buat latihan pengukuhan, bagaimana cikgu? Okey, untuk pengukuhan murid-murid boleh rujuk di Pelantar di 5 kpm. Baiklah, dan pastinya pembelajaran hari ini memang sangat menyeronokkan. Bukan saja kita dapat buat aktiviti berkenaan dengan topik satelit ini, tapi pemahaman untuk pembelajaran hari ini betul-betul memberi manfaat untuk kita. Terima kasih. Kita nak ucapkan kepada Cikgu Tuan Johaida, Tuan Muhammad Amin yang merupakan guru kanan Sains dan Matematik Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Titiwangsa Kuala Lumpur. Juga bersama kita Cikgu Jurubahasa Isyarat kita ada Cikgu Muhammad Buhari Cik Hassan dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam Selangor. Terima kasih Cikgu. Dan mudah-mudahan murid-murid juga mendapat manfaat untuk pembelajaran hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Wah, majlis dah nak bermula ke cikgu? Majlis dah nak bermula ni.